Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini untuk matematik kita tengok untuk yang sebelum ini. Sebelum ini adik-adik ada membuat nota mengenai perkara yang harus dipertimbangkan sebelum membuat pelaburan. Ini adalah 3 perkara yang kamu telah buatlah di dalam nota kamu sebelum ini, iaitu potensi risiko, kadar pulangan dan kecairan. Kecairan ni tengok sini. Biasa kecairan ni bukannya cair yang air tu tetapi kecairan di dalam bab ini adalah tempo seberapa segera sesuatu pelaburan boleh ditunaikan. Kalau yang risiko dengan kadar pulangan kamu pernah dengar sebelum ini, tetapi kecairan ini ini maksudnya pelaburan yang boleh ditunaikan. Nanti kita tengok contoh yang ni, nota. Kita ada jenis pelaburan iaitu jenis simpanan dan juga jenis pelaburan. Di sini ada tiga benda yang kita perlu tengok untuk semua simpanan. Sekiranya kamu ada akaun simpanan tetap dan akaun semasa. Untuk pelaburan pula ada saham syarikat, amanah saham dan hartanah. Kita kena tengok potensi risiko, pulangan dan kecairan yang boleh kita buatlah. Jadi kamu boleh baca di sini nota-nota dan kita boleh jawab uji diri 4. Kita tengok uji diri 4 di sini. Potensi risiko bagi simpanan bank adalah rendah. Mengapa? Dia kata di sini potensi risiko bagi simpanan di bank adalah rendah. Mengapa? Kita tengok mana satu simpanan di bank. Yang ni. Ini adalah jenis-jenis simpanan. Manakala dia punya potensi risiko di sini dia kata bebas risiko. Kenapa dia rendah ataupun inilah bebas lah? Sebab kita boleh katakan dia punya tahap kecairan tu adalah tinggi. Sebab apa? Sebab bila kita simpan di bank, kita boleh bila-bila masa sahaja, bila-bila masa kita boleh keluarkan. Itu maksudnya kecairan adalah tinggi. Jadi bila kita simpan di bank, risiko tu rendah lah sebab bila-bila masa kita boleh keluarkan, tidak kiralah kita hujung bulan ke awal bulan ke. Jadi jawapan yang pertama kita boleh cakap di sini, yang pertama ni potensi risiko adalah rendah sebab dia punya tahap kecairan. Tahap kecairan. Kita buat ayat lah yang penuh. Kita buat ayat penuh iaitu risiko rendah sebab tahap kecairan adalah tinggi. Tahap kecairan adalah tinggi. Ataupun kamu boleh katakan boleh mengeluarkan wang pada bila-bila masalah. Pada bila-bila masa. Maknanya walaupun tiba-tiba kamu bankrupt ke apakah, kalau kamu ada masalah menggunakan duit, kamu terus boleh cucuk di bank, cucuk kad kamu dan keluarkan duit. Itu maksudnya. Bukan bankrupt bukan. Maknanya bila kamu boleh mengeluarkan wang bila-bila masa. Sebab tu kamu boleh simpan di bank dengan selamatlah, risiko rendah. Kita tengok soalan yang kedua pula. Soalan kedua, mengapakah saham syarikat mempunyai tahap kecairan yang tinggi? Kita tengok mana tahap
Saham syarikat. Yang ni, saham syarikat. Mengapa tahap kecairannya tinggi? Yang ni, kenapa tahap kecairan? Tahap kecairannya tinggi sebab jual beli adalah pada harga pasaran. Jadi kamu boleh jawablah. Dia punya tahap kecairannya tinggi sebab jual beli tu maknanya jual beli saham lah. Jual beli adalah pada harga pasaran. Okey. Sekarang ni kita tengok soalan 3 pula. Okey, 3. Hartana mempunyai pulangan yang tinggi. Yang ni, hartana mempunyai pulangan yang tinggi. Jelaskan. Kita tengok mana hartana di dalam nota. Hartana yang ni, hartana. Pulangan yang tinggi yang ni, pulangan yang tinggi. Okey, jadi kita tengok kenapa dia pulangannya yang tinggi? Sebab ni, nilai hartana biasanya semakin meningkat. Sebab itulah pulangannya tinggi. Jadi kita boleh letaklah. Okey, soalan 3. Kenapa dia punya pulangan tinggi? Sebab nilai apa tadi? Tengok nota nilai hartana. Okey, nilai hartana biasanya semakin meningkat. Biasanya semakin meningkat. Okey, sebab itulah tuan tanah ni kaya-kaya. Tuan tanah kaya sebab kalau dia makin lama dia simpan dia punya tanah, lagi 20 tahun dia jual tanah tu, harganya tinggi sudah. Okey, tuan tanah Kedaung, makin banyak tanah makin kaya. Okey, sebab semakin lama semakin tinggi harga tanah. Okey, kita tengok soalan 4 pula. Soalan 4. Encik Liu membeli rumah RM200,000. Dia beli rumah RM200,000 lah. Ini rumah Cik Liu. Harganya RM200,000. Lepas tu dia kata beliau ingin menyewakan rumah dengan kadar 800 sebulan. Okey, 800 sebulan. 800 sebulan. Untung. Okey, lepas tu dia tanya. Okey, dia cakaplah dahulu sini dia punya maklumat, rumah berdekatan dengan pusat pengajian tinggi. Berdekatan pusat pengajian tinggi. Okey, dia ada rumah sewa dekat dengan sekolah kamu, dengan college. Contohnya dekat dengan KV Tawau. Untunglah dekat dengan KV Tawau. Contoh ya. Apakah jenis pelaburan yang dilakukan oleh Encik Liu? Okey, oleh kerana dia ada rumah, membeli rumah. Jadi jenis pelaburannya adalah pelaburan hartana. Okey, hartana. Okey, A selesai. Okey, B pula. Nyatakan potensi risiko. Nyatakan potensi risiko, kadar pulangan dan kecairan bagi pelaburan yang dilakukan. Maknanya kamu kena tengok. Okey, untuk hartana ni, hartana, apakah potensi risikonya? Okey, potensi risiko. Lepas tu kedua, kadar pulangan. Yang ketiga adalah kecairan. Okey, ataupun tahap kecairan. Okey, kita tengok hartana pula. Di dalam nota, mana hartana? Yang ni adalah hartana. Ni. Okey, kita tengok. Kalau potensi risikonya adalah sederhana, tahap pulangannya adalah tinggi dan tahap kecairan adalah rendah. Okey. Jadi kita boleh tulislah jawapan. Sederhana, tinggi dan tahap kecairannya rendah. Okey. Kalau hartana ni tahap kecairannya rendah sebab dia bagi tahu masa lama untuk mendapatkan pulangan lah. Okey. Lepas tu yang terakhir C. Pada pendapat anda, adakah pelaburan yang dilakukan merupakan langkah yang bijak? Maknanya pelaburan ni dia bagi sewa. Adakah bijak? Adakah Cik Liu ni bijak dia bagi sewa?
Sebab dia kata sini dia beli rumah 200,000, lepas tu dia kasih sewa 800 sebulan. Adakah bijak? Ya. Sebab sebab lokasinya strategik. Lokasi yang strategik. Kenapa strategik? Sebab dia bagi sewa rumah tu dekat dengan pusat pengajian tinggi. Jadi kalau ni mudahlah untuk dapat penyewa. Okey, mudah untuk dapat penyewa sebab biasanya dekat pengajian tinggi ni ada ramai pelajar ataupun staf yang ingin menyewa rumah tersebut. Jadi senang buat untung. Okey. Ini kita sudah bincang, jadi kamu boleh jawab di buku latihan kamu.